Lembah Pantai turut bersama untuk membahaskan usul menjunjung kasih ke bawah titah Yang di-Pertuan Agong, dan kita pasti sedar hari ini kita masih berada dalam, dengan izin, unprecedented times, satu zaman ataupun ketika di mana kita tak pernah tempuhi sebelum ini. Saya sebelum kembali ke Dewan telah pergi makan tengah hari di Bangsa untuk bercakap dengan beberapa peniaga-peniaga di situ, dan mereka mengatakan kalau dibandingkan sekarang dengan tahun lalu, memang waktu PKP pertama tahun lalu, mood bisnes pada waktu itu masih okey. Tapi hari ini keadaannya sangat tenat, dan kalau kita lihat banyak perniagaan yang sangat terkesan. Apatah tidaknya bila kita lihat setakat hari ini 2.1 juta orang telah terkesan dan telah dijangkiti COVID-19, tapi masa yang sama 18.4 juta orang telah menerima 2 dos vaksin. Walau bagaimanapun, setakat hari ini 23,443 orang telah meninggal dunia. Ini adalah angka-angka yang besar, yang penting, yang memberikan kita kesedaran bahawa sebenarnya jumlah rakyat Malaysia yang telah terkesan akibat COVID ini sangat besar, sangat besar jumlahnya. Malangnya hari ini kita lihat antara cabaran paling besar yang kita hadapi bagi kami ahli-ahli parlimen ialah kekangan data. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak daripada angka-angka ini tidak jelas, tidak granular, tidak ada perincian. Contoh, polemik tentang angka kematian. Kita dimaklumkan contohnya melalui laman web COVID Now di bawah KKM. Angka yang ratusan meninggal setiap hari itu hanya bermaksud yang telah disahkan setiap hari. Tapi ia tidak bermaksud jumlah itu yang telah meninggal dunia. Tapi apa yang tak disebut dengan jelas dalam laman web dan data yang diterbitkan ialah ada jumlah rakyat Malaysia ataupun bukan warga negara tapi meninggal di Malaysia tapi tidak dapat disahkan, has not been confirmed dengan izin, sama ada mereka meninggal dunia akibat COVID ataupun tidak. Angka itu kabur, dan oleh sebab itu dia seakan-akan memberikan bayangan keadaan tidak begitu serius, tapi sebenarnya realitinya ia masih serius. Jadi saya pohon Menteri Kesihatan untuk beri penjelasan, adakah beliau akan mengusahakan supaya data-data yang diterbitkan ini lebih terperinci. Kalau boleh mengikut kawasan parlimen. Kami nak tahu di kawasan parlimen kami berapa ramai sebenarnya yang telah meninggal dunia. Kalau sebelum ini kita dapat data contoh angka ataupun umur mereka yang telah meninggal dunia. Hari ini tak ada. Dan ramai rata-rata doktor-doktor yang menyatakan ini adalah satu keadaan yang agak serius. Saya sendiri melihat warga Lembah Pantai usia 20-an, 30-an, 40-an meninggal dunia. Jadi ini adalah satu perkara yang agak menyedihkan. Boleh jelas sikit? Sila. Terima kasih Lembah Pantai. Berkenaan dengan data kematian COVID ini, saya rasa ada beberapa perkara seharusnya Kementerian kongsi dengan orang ramai untuk kita mengetahui kedudukan sekarang. Yang pertama, data berkenaan dengan mereka yang telah terima vaksin dan kadar kematian. Yang kedua, kadar kematian akibat reinfection, mereka yang pernah kena COVID pertama kali dan apabila kena COVID kali kedua, apakah kadar kematian? Dan ketiga, mereka yang memang ada antibody COVID tetapi juga kena COVID sekali lagi dan kadar kematian. Sekiranya kita ada data-data berkenaan, kita akan tahu kadar kematian seterusnya di kalangan mereka yang telah terima vaksin dan di kalangan mereka yang telah terdedah kepada COVID, dan kita akan dapat jangka ataupun unjurkan kedudukan pandemik sekarang dan akan boleh buat keputusan berkenaan dengan pembukaan ekonomi dengan berdasar kepada sains. Apa pandangan Lembah Pantai? Ya, terima kasih Gopeng. Saya sangat setuju dan saya sertakan ucapan beliau sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya ingin teruskan, ramai yang bertanya apa sebenarnya yang berlaku pada hari Wesak yang lalu, di mana laman web yang sepatutnya digunakan untuk buat pendaftaran bagi suntikan AstraZeneca telah dengan izin total collapse, total failure. Jadi saya pohon Menteri Kesihatan yang sepatutnya memberi jawapan dalam masa terdekat dalam sehari dua ini
untuk memberi pada hari Khamis 23 hari bulan September, tolong berikan penjelasan berapakah jumlah duit yang telah dibelanjakan, duit rakyat yang telah dibelanjakan untuk membangunkan laman web tersebut dan apakah sebenarnya yang telah berlaku. Dan tolong jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini sebenarnya apa masalah kita dengan MySejahtera. Kenapa sampai ke hari ini, contohnya ramai di kalangan kita yang masuk ke dalam Dewan ini, yang log in tapi kita tak log out. Kita tak diberikan peringatan. Malah ada yang seakan-akan tidur semalaman di parlimen sebab tak check out dari parlimen. Jadi apakah sebenarnya yang boleh kita lakukan supaya tak payah kita fikirkan tentang super app, kita baikilah app yang kita ada sekarang ini. Saya ingin menyentuh isu sumber manusia, ya, kerana ramai yang mengadu pada saya mengatakan mereka telah diarah untuk kuarantin tapi majikan terus tetap memotong gaji mereka. Jadi saya pohon menteri untuk nyatakan apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu pekerja-pekerja yang telah terkesan akibat mereka mungkin ahli keluarga yang dikenakan home surveillance order. Tapi mereka ahli-ahli keluarga yang lain yang sepatutnya bekerja diarah untuk kuarantin di rumah kerana mereka close contact dan mereka tak terima gelang pink. Jadi mereka terus dipotong gaji. Apa yang boleh mereka lakukan? Dan apakah yang pihak kerajaan boleh lakukan untuk pastikan syarikat-syarikat yang sangat terkesan akan terus mendapat bantuan yang secukupnya, khusus melibatkan program subsidi upah. Saya ingin bertanya kepada Menteri Pendidikan, berapakah jumlah laptop yang telah dihantar setakat hari ini dan juga apakah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan kerana laptop-laptop ini hanyalah pinjaman kepada pelajar-pelajar. Jadi adakah pada tahun depan sekiranya laptop-laptop ini tidak boleh digunakan lagi, apakah yang akan dilakukan? Adakah pihak kerajaan berhasrat untuk meningkatkan jumlah pemberian laptop ataupun mungkin peranti-peranti yang berbeza asalkan bukan handphone yang boleh terbakar? Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian kerana dalam titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ada menyentuh tentang isu jalur lebar. Tapi yang saya nak sentuh bukan jalur lebar tetapi berkaitan dengan isu 5G rollout, pelaksanaan network 5G. Dan kita sedar hari ini sekiranya kita ingin laksanakan parlimen hybrid pada masa yang sama anak-anak kita mengadakan PDPR, definitely line tu sangat lembab. Jadi apakah yang pihak kerajaan khususnya Menteri Komunikasi dan Multimedia akan lakukan untuk pastikan masalah internet lembab ini dapat kita selesaikan. Bukan setakat masalah jaringan yang mungkin tidak lengkap bagi setengah-setengah negeri dan juga masalah connectivity akibat daripada menara-menara telco yang tidak dapat berfungsi akibat daripada masalah power supply dengan izin. Tapi apakah yang akan dilaksanakan? Berkaitan dengan 5G rollout, apakah sebenarnya yang akan dilakukan khusus berkait ataupun berhubung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk meminimalkan risiko tingkah laku anti persaingan berdasarkan kepada laporan DT Economics yang bertajuk Safeguarding the Road to 5G in Malaysia. Dan kenapakah pihak kerajaan tidak berhasrat untuk melaksanakan dual consortium model seperti yang berlaku di setengah-setengah negara lain seperti di Singapura? Sila beri penjelasan. Saya juga ingin bertanya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sila. Muak. Saya setuju dengan keresahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lemah Pantai. Ini isu yang teramat serius kerana isu 5G melibatkan konektiviti, pendidikan, masa depan negara, e-commerce dan yang lain. Tetapi buat pertama kali di mana Malaysia depart from international standards melalui almost a single monopoly network yang dikenalikan oleh Digital National Berhad. Walhal sebelum ini, apabila kita buat rollout 4G, kerajaan dapat pungut dalam 4 ke 7 bilion ringgit dan akhirnya melalui proses open tender ataupun open bidding system ini, kerajaan menggunakan dana tersebut yang dipungut oleh telco untuk bina rural internet infrastructure. Tetapi kini kerajaan pula yang perlu membayar dalam 11 ke 15 bilion ringgit wang rakyat. Saya berharap bahawa perkara ini is not something small. Yang Berhormat Lemah Pantai telah pun tekankan perkara yang sangat penting. Saya berharap ada usaha bipartisan, PAC, Public Accounts Committee perlu siasat dan mendapat
kebenaran berkenaan perkara ini kerana ini melibatkan masa depan negara kita. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Muar dan saya masukkan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya harap bukan sahaja Yang Berhormat Menteri dapat jawab, tapi sebenarnya isu DNB ini dan juga 5G rollout ini sepatutnya dibawa ke Parlimen dan kita letakkan di dalam satu jawatan kuasa yang khas, kerana dia melibatkan prasarana masa depan negara dan dianya melibatkan satu jumlah yang sangat besar dan kita tak boleh menyaksikan usaha itu gagal. Jadi saya setuju. Saya ingin menyentuh dalam minit-minit terakhir ini tentang usaha reformasi Parlimen. Saya setuju dengan Padang Rengas yang telah tidak ada di tempatnya lagi, bahawa memang perkataan reformasi Parlimen itu tak dimasukkan, tapi dalam bahasa Inggeris tak apa. Dalam bahasa Melayu tak boleh. Yang bahasa Melayu dia kena gunakan transformasi ataupun penambahbaikan Parlimen. Tapi dalam bahasa Inggeris kalau baca dalam MOU itu telah dinyatakan parliamentary reforms. Jadi banyak daripada isu yang berbangkit tentang sama ada dengan izin Constituency Development Fund ataupun peruntukan untuk ahli-ahli Parlimen boleh diselesaikan sekiranya Parlimen itu benar-benar bebas. Bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri, terpaksa memohon dana daripada Menteri Keuangan. Jadi saya amat alu-alukan sahabat saya Yang Berhormat Santubong, Menteri, untuk mengusahakan dan kami akan sokong supaya Parlimen ini benar-benar menjadi bebas daripada pihak eksekutif dan tidak lagi menjadi rubber stamp, tidak lagi akan mengikut telunjuk semata-mata apa yang diarahkan oleh pihak kerajaan. Maka Parlimen perlu bebas dan kita sekiranya benar-benar bebas maka kita boleh letakkan jumlah peruntukan untuk semua ahli Parlimen dan itu saya rasa jalan yang terbaik. Dalam saat-saat yang terakhir ini saya ingin menyentuh satu berita yang agak menggegarkan hari ini bila masa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media bahawa 3 pegawai SPRM telah ditahan reman selama 6 hari daripada 14 hari bulan September hingga ke hari ini atas dakwaan terlibat dalam isu penyelewengan urusan kes seorang ketua bahagian. Dan saya ingin menteri yang berkaitan untuk menjawab adakah ini melibatkan kes Datuk Hasanah Abdul Hamid daripada Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO yang telah dilepaskan daripada kes mahkamah pada 12 April yang lalu dalam isu penyelewengan US dollar 12.1 juta. Saya pohon kerana ia melibatkan tangkapan SPRM oleh SPRM, maka ada persoalan besar yang mesti jawab dan saya sokong sahabat-sahabat saya lain yang menyatakan bahawa SPRM itu sendiri perlu bebas dan perlu menjawab kepada Parlimen. Sekian, terima kasih.